semata-mata kerana laki dia kahwin lagi satu, siapa duk ambil desak perempuan tu, ajak dia supaya minta cerai, Nabi kata laisa minna, ini bukan daripada golongan kami. Bila kita cakap bab ni kan, ulama beza pandangan. Ulama beza pandangan. Asal kahwin tu apa? Satu ke banyak? Ini ada perbezaan pandangan daripada zaman dulu sampai zaman ni, ulama berbeza pandangan. Sepatutnya mana? Banyak ke sikit? Ada sebahagian ulama berpandangan asalnya satu. Asalnya satu. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, satu sahaja. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh nak fair kepada semua bini, kahwin satu. Sebahagian ulama lagi berpandangan tak? Asalnya adalah banyak boleh kahwin. 4, 2 ke 3 ke 4 itu asal. Kecuali bagi sesiapa yang dia rasa dia tak mampu, dia tak yakin dia mampu. Untuk dia satu sahaja. Ini ulama ada beza pandangan. Saya bukan nak cerita daripada suruh cerita bab ni, kita cerita sikit sebelum kita masuk tajuk sebenar. Apa syarat nak kahwin banyak? Mampu. Apa maksud mampu? Ini contoh saya nak cerita bab ni kan. Ini salah satu sunnah yang ramai orang salah faham. Nanti saya akan cerita pasal apa. Apa maksud mampu? Kalaulah satu orang lelaki, contoh saya bagi contoh ya. Satu orang lelaki makan cukup-cukup je. Makan cukup-cukup je. Dia tak pernah ada simpan makanan lebih kat rumah. Tak lebih. Hari tu ada makanan banyak tu, itu je dia makan. Tuan-tuan dengar betul-betul ni. Saya nak tanya soalan fatwa. Tuan-tuan jawab fatwa bagi kat saya. Satu orang yang apa yang ada dekat dia cukup untuk dia makan saja. Kadang-kadang sehari dia boleh makan 2-3 kali, kadang-kadang sehari dia makan sekali je. Dia dengan anak bini dia kenyang sehari sekali je. Untuk orang ni, dia mampu ke tak mampu kahwin dua? Mampu ke tak mampu? Cuba orang nak cerita serius sibuk buat lawak. Sabar Ustaz. Aduh. Saya patah balik soalan. Kalau orang tu keadaan semasa dia cukup-cukup makan je, dia tak ada simpanan apa-apa pun, apa yang ada itulah yang mereka makan. Itu sahaja makanan yang mereka ada, tak simpan lebih-lebih. Sehari kadang kenyang sekali, sehari kadang kenyang 2 kali. Mampu ke tak mampu nak tambah bini? Tetapi itulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Kebanyakan para sahabat yang susah. Bahkan Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha kata, kami tak pernah makan dalam rumah Nabi kenyang 2 kali sehari. Kami tak pernah kenyang 2 kali sehari, tak pernah. Sekali je makan kenyang sehari. Para sahabat Nabi SAW, majoriti dia kahwin banyak, tak ada siapa pun kahwin satu. Sangat jarang yang kahwin satu. Dan kebanyakan mereka tak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Yang miskin-miskin ni, kebanyakan mereka tak cukup makanan. Mereka mampu ke tidak? Sebab tu saya nak tekankan bab ni. Kadang-kadang kita bila cerita bab poligami ni, kita letak logik kita ni macam logik kita yang menghukum segala-galanya. Mampu tak mampu ni subjektif lah. Subjektif. Ada orang dia hidup zaman lain. Ada satu zaman, banyak isteri ataupun sedikit isteri tak memberi kesan pada dia. Makanan dia begitulah. Dia susah macam tu lah. Ada orang, gaji dia banyak. Hidup dia senang. Tapi dia nak tambah bini, dia rasa dia tak mampu. Ada orang gaji 20 ribu habis tiap-tiap bulan. Nak tambah bini, orang tak mampu tambah bini. 20 ribu pun habis tiap-tiap bulan. Di luar sana, ada orang yang gaji 3 ribu bini 3.
Kat kampung-kampung ada orang gaji 3-4 ribu, gaji bini 3-4. Tak mati pula anak seorang-seorang. Jadi soalan dia mampu ke tak mampu ni, itu subjektif. Saya bukan nak suruh ke nak halang. Cuma nak abang, ini subjektif. Berbeza. Dia bukan tentang pendapatan. Syarat yang lebih penting daripada mampu ke tak mampu ni, berani ke tak berani je. Yang tu je syarat utama, bukan pasal mampu ke tak mampu. Kalau tak berani, hang mampu pun tak guna. Kalau hang berani, hang tak mampu pun hang bagi jadi juga. Dia itu je. Syarat yang betul dia bukan pasal mampu tak mampu. Yang ni satu hal. Yang kedua, saya nak tengok, yang ni saya nak serius sikit. Bab poligami ni kan. Ni orang perempuan kena dengar elok-elok. Kalau nak tahu hukum hakam, jangan dengar perempuan cakap. Jangan dengar perempuan cakap. Perempuan kalau cakap bab poligami ni, agama dia pergi buang belakang entah ke mana-mana. Daripada orang biasa sampai ustazah-ustazah yang tinggi-tinggi, cakap bab poligami ni tak kena dengan dalil. Tak kena. Ada orang kata, saya poligami saya tak boleh terima. Orang yang kuat agama, agamanya bagus, ibadatnya bagus, saya buat poligami saya tak boleh terima. Dia memang ada hukum, tapi saya kuat jealous, saya tak boleh terima. Hang boleh terima ke, hang tak boleh terima ke, hang punya pasal, itu hak laki hang, bukan hak hang. Tak ada kena mengena dengan hang. Kalau geng-geng perempuan ni, kalau kalau hidup zaman Nabi SAW, bayangkan Nabi pergi perang, balik, Nabi bawa bini baru, Safiyah binti Huyai, balik ke Madinah, bini lain tak tahu, tengok, Nabi kahwin lagi satu. Bini yang baru ni, Safiyah binti Huyai, radhiyallahu anha, cantik. Satu orang yang cantik. Keturunan Yahudi. Kalau cerita ni bukan Nabi SAW, katakan orang lain, cerita ni sampai kat geng-geng drama pukul 7, dia penting maki tak cukup talam. Apa dia ni kata pi perang, lain-lain dia pergi kahwin, balik bini baru. Orang nanti maki. Sedangkan itu berlaku di zaman Nabi SAW. Ada pula satu kumpulan sufi lagi, dia merepek. Dia kata perempuan tak boleh jealous langsung. Jealous tu tanda iman dia lemah. Laki kalau kata nak kahwin lain, sila bang. Pasal apa 2, 3 terus bang. Lagi senang. Jealous tanda lemah iman. Yang ni pun merepek juga. Jealous memang ada. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bercerita tentang perempuan-perempuan yang cemburu. Sebab tu dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Aisyah dengan Hafsah sebab dia buat komplot, dia cemburu dengan isteri Nabi SAW yang lain, dia buat komplot. Allah Taala turunkan ayat, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Kalau kamu berdua bertaubat kepada Allah, Allah Taala akan sucikan jiwa kamu. Kalau kamu tetap berkonfrontasi kepada Nabi SAW, sesungguhnya Allah, malaikat, Jibril dan salihul mu'minin biasa berdampingan dan bersama dengan Nabi. Jangan cari pasal, jangan terus melakukan konfrontasi terhadap Nabi. Allah tegur Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma sebab mereka buat tindakan tertentu disebabkan mereka cemburu. Mereka buat komplot. Nabi suruh pergi makan rumah lain, dia kata yang tu buat mulut Nabi jadi bau, jadi mereka buat komplot sama-sama, buat sampai Nabi tak suka makan madu. Allah Ta'ala tegur. Jadi cemburu tu okey. Cemburu okey, memang ada. Apabila Nabi SAW kahwin dengan Hafsah, isteri-isteri lain cemburu. Apabila Nabi SAW kahwin dengan Juwairiyah, isteri-isteri lain cemburu. Ini ada. Yang kata perempuan tak boleh cemburu ni merepek juga. Memang biasa, itu biasa. Tetapi kahwin tu asalnya hak lelaki. Hak lelaki. Kadang-kadang kan, ini bukan itu level atas, yang level bawah kadang-kadang orang cerita dalam TV, kononnya hak perempuan. Kita perempuan ni, dia penting kata macam ni lah. Kita perempuan ni kena tegas. Kalau lelaki tu dia boleh nak kahwin lagi satu, kita kalau tak suka, kita block, tinggal dia. Perkataan ini, perkataan Nabi tak mengaku umat. Ini jangan main-main, jangan bagi nasihat macam tu. Ini nasihat sampah.
Kadang-kadang orang nak bagi nasihat tu. Tak apa, laki hang kahwin lagi, hang tak puas hati, hang minta cerai kat dia. Ini nasihat sampah. Interview TV. Bini dia tu, elok dah duduk dengan laki dia. Satu makcik jarum ni pergi habak kat dia. Pasal apa hang pergi sabak dengan laki hang? Hang ada kerjaya, ada rupa, hang minta cerai. Ini nasihat setan. Sebab? Sebab Nabi SAW sebut, laisa minna man khabbaba mara'atan ala zawjihi wa laisa minna man khabbaba 'abdan ala sayyidihi. Man khabbaba mara'atan ala zawjiha wa laisa minna man khabbaba 'abdan ala sayyidihi. Tidak termasuk golongan kami, terkeluar daripada golongan kami, sesiapa yang menasihati, merancang, mengajak, mendesak satu orang perempuan supaya dia minta cerai daripada lelaki dia. Ini kata Nabi SAW. Ini kena jaga-jaga. Orang perempuan suka bagi nasihat macam tu. Hang lelaki yang macam tu, hang minta cerai, hang daripada lelaki yang. Jangan bagi nasihat macam tu. Nabi kata siapa yang buat begini bukan daripada golongan kami. Demikian juga orang yang mengajar dan menghasut hamba-hamba untuk lari daripada tuannya. Bukan daripada golongan kami. Kalau lelaki itu jahat, kaki pukul, ini cerita. Ini cerita ada orang yang dizalimi, boleh nasihatkan dia pergi lapor, dapatkan keadilan untuk dia. Ini cerita lain. Laki dia kalau tak bagi nafkah langsung kat dia, boleh nasihatkan kepada dia, pergi lapor kat pejabat agama, boleh minta fasah ataupun khuluk dan sebagainya. Kalau itu keadaannya. Tapi kalau bukan itu keadaannya, semata-mata kerana laki dia kahwin lagi satu, siapa duk ambil desak perempuan tu, ajak dia supaya minta cerai, Nabi kata, laisa minna. Ini bukan daripada golongan kami. Kadang-kadang kan tuan-tuan, cuba fikir tengok kan. Ada orang perempuan, dia boleh sabar kalau laki dia ada hubungan dengan orang lain. Dia sabar je. Lama dia boleh sabar laki dia ada hubungan dengan orang lain. Ketika laki dia buat maksiat, dia boleh sabar. Tapi ketika laki dia kahwin, dia mengamuk. Ini apa ni? Bertahun laki dia buat masalah, dia diam je. Sabar, tenang, tak buat apa-apa. The moment laki dia kahwin lain, dia ni tak bagi nafkah, dia ni jahat, dia ni kaki pukul, dia ni buat tu, dia ni buat ni, dia ni ada perempuan lain, dia ni ada jantan lain. Oh, macam-macam ada, cerita macam-macam. Mana dulu sebelum ni hang buat apa? Mana suara hang sebelum ni? Sebelum ni tak apa, aku boleh sabar. Tapi the moment laki dia kahwin lain, boom, time tu dia meletup. Ini, kalau laki tu jahat, ambil tindakan disebabkan kejahatan dia. Ambil tindakan disebabkan kejahatan dia. Kalau laki tu tak bagi nafkah, ambil tindakan kerana dia tak bagi nafkah. Yang tak bagi nafkah ni bukan bini 2, 3, 4 je. Bini 1 pun sama awak tak bagi nafkah berapa ramai. Laki duduk rumah tak buat apa-apa, bini dia kerja, bini dia lah buat semua benda. Balik kena jaga anak dia apa pun tak buat. Ramai. Bini 1 je. Pau duit bini pun ramai. Bukan tak tolong, dia pau duit bini pun ramai. Tapi bini 1 orang sabar, orang tak kata apa. Tak apalah dia pau pun tak apa, bini 1. The moment dia kahwin lagi 1, macam-macam cerita keluar. Ini kita kena jaga. Dan untuk perempuan, ini satu sunnah yang ditinggalkan. Satu sunnah yang ditinggalkan. Perempuan kena ambil sunnah ni, dengar dia elok. Kalau orang tu dah kahwin lagi 1. Apa nasihat terbaik? Nasihat terbaik adalah, ini fair. Tengok, sunnah Nabi SAW ni adil untuk kedua-dua pihak. Bini pertama pun adil, bini kedua pun adil. Sunnahnya adalah apa? Nabi SAW kata, la yahillu limra'atin tas'al talaqa ukhtiha litastafriga sahfataha. Tidak halal bagi satu orang perempuan meminta supaya saudaranya diceraikan, supaya pinggan makan dia seorang-seorang sahaja yang penuh. Ini kena kepada dua-dua. Siapa yang jadi bini muda, tunjuk belah sini, tak ada kena-mengena, tak ada siapa pun kat sini yang berani, tunjuk saja. Siapa yang jadi bini muda, jangan minta kepada laki dia untuk ceraikan bini tua. Nabi kata, la yahillu limra'ah. Tidak halal untuk perempuan buat begitu.
Hang nak kahwin, hang nak menikah, hang nak duduk dengan lelaki tu, hampir duduk. Tapi jangan sekali-kali minta dia ceraikan bini tua. Tak halal. Siapa yang jadi bini tua sama juga. Selagi lelaki dia tak kahwin, dia boleh buat susah. Dia boleh bagi susah. Lelaki dia plan nak pergi siam, nak pergi kahwin. Hari nak kahwin tu, dia pergi sembunyi pasport lelaki dia. Cari-cari tak jumpa. Tak jadi pergi siam. Selagi belum kahwin, dia boleh buat. Dia boleh buat. Selagi belum kahwin. Dia pergi buat plan, dia pergi jumpa perempuan yang nak kahwin dengan lelaki dia. Dia pergi ajak perempuan tu. Dia kata, nanti kalau lelaki ni mai, hang kata kat lelaki ni, hang punya makanan kegebaran, belacan. Sebab dia tahu perangai lelaki dia memang benci bau belacan. Akak nak bagi nasihat dekat hang ni. Abang ni cukup suka belacan. Kalau abang mai kat hang, dia tanya makanan kegemaran, hang kata belacan. Dia dah tahu dah lelaki dia tak suka belacan. Lelaki dia pun mai jumpa, dia nak kahwin dah. Sengaja kita pun baru kenal nak tanya apa suka makan lah. Perempuan ni pun pergi dengar nasihat bini tua. Saya memang cukup suka belacan. Lelaki dia kata, tak jadi aku cerai. Tak jadi kahwin, tinggal dia. Yang tu boleh ke tak boleh? Saya bukan nak kata boleh. Tapi yang ni tak jadi kesalahan besar lagi. Sebab belum kahwin. Belum kahwin tak jadi kesalahan besar. Dalam hadis, tiap-tiap kali kita masuk bab ni, habis terus masalah kita. Kat mana-mana pun sama. Dalam hadis, diceritakan bahawa pernah Nabi SAW nak kahwin dengan satu orang perempuan. Nama dia Imra'atu Jun. Perempuan tu nama Imra'atu Jun. Isteri-isteri Nabi SAW ni, mereka tak suka lah perempuan ni mungkin elok. Tapi dia tak berapa, dia ikut nasihat. Dia bagi nasihat dekat dia. Dia kata kat dia, kalau Nabi nak kahwin dengan Arab dahulu kan, budaya mereka mereka akad. Pada akad lama baru mereka duduk sekali. Apabila Nabi SAW nak masuk duduk dengan kau, bacalah doa ini. Sebut perkataan ni. Allahumma inni a'udzubillah minka. Allahumma inni a'udzubillah minka. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada engkau. Isteri-isteri Nabi yang lain bagi nasihat kat perempuan ni. Kalau Nabi mai jumpa hang ucap perkataan ni, hang bagus. Nabi suka. Dia pun dengar-dengar. Apabila Nabi SAW mai dekat dia, dia kata, ya Allah, aku minta perlindungan denganmu daripada Nabi. Nabi tak suka perkataan tu. Nabi tak jadi kahwin dengan dia. Jadi kalau belum kahwin, hadis ni ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif lah. Cuma cerita dia, kalau belum kahwin, dia susah laki dia kahwin, dia boleh bagi susah. Dia boleh bagi susah laki dia kahwin. Tapi kalau dah kahwin, nasihat tadi tu terpakai juga kepada bini tua. Jangan minta laki dia untuk ceraikan bini lagi satu.